Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan poster kami iaitu bertajuk 1MDB Isu Rasuah, Isu Kemanusiaan dan Isu Alam Sekitar. One Malaysia Development Berhad 1MDB adalah sebuah syarikat pelaburan strategik milik kerajaan Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2009. Tujuan asal penubuhan 1MDB ialah untuk membantu pembangunan ekonomi negara. 1MDB menjadi terkenal apabila terbongkar skandal penyelewengan dana awam berjumlah berbilion ringgit. Poster ini membentangkan analisis kritis terhadap skandal Satu Malaysia Development Berhad 1MDB sebab isu yang melangkaui dimensi kewangan semata-mata. Walaupun skandal ini dikenal sebagai kes rasuah dan salah guna kuasa terbesar di Malaysia, kajian ini berhasrat untuk meneroka impak multidimensional, terutamanya pada isu kemanusiaan dan alam sekitar. Rasuah peringkat tinggi yang berlaku dalam 1MDB melalui pengubahan wang haram dan dana yang diselewengkan telah menjejaskan sumber awam yang sepatutnya diperuntukkan untuk projek pembangunan sosial dan pelindungan alam sekitar. Dengan menganalisis kaitan ini, kami menegaskan bahawa skandal 1MDB adalah ancaman kepada kestabilan ekonomi, keadilan sosial dan kelestarian ekologi negara. United States of America 2016. Okey, dalam poster ini kami mempunyai 3 objektif utama. Fokus utama kami ialah untuk menganalisis secara kritis jenis penyelewengan dana dan kegagalan tabik urus yang berlaku dalam skandal 1MDB. Selain itu, kami juga memberi tumpuan khusus kepada bagaimana rasuah berperingkat tinggi ini terjadi sejajar dengan pandangan Savana Mutu 2020 mengenai kerumitan dan sifat sistemik penyelewengan ini. Objektif kedua kami adalah untuk menilai aspek untuk menilai impak sosial, ekonomi dan ekologi daripada penyelewengan dana 1MDB lah. Kami juga meneliti kesannya terhadap kesejahteraan rakyat, kepercayaan awam dan keupayaan negara menangani isu alam sekitar seperti yang ditekankan oleh Lambsdorff 2009. Ini menunjukkan bahawa kesan skandal ini jauh melampaui dimensi kewangan semata-mata. Akhir sekali, untuk objektif kami berusaha untuk merumuskan pengajaran utama dan mencadangkan pembaharuan dasar serta kerangka accountability yang teguh dalam sektor awam lah. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan mekanisme pencegahan untuk mengelakkan terjadi kewangan dan sosial yang serupa seperti 1MDB ini berulang pada masa hadapan seperti yang disarankan oleh John et al. Pada 2020. Okey, masuk ke metodologi kajian. Untuk mencapai objektif-objektif ini, kami menggunakan rangka kerja metodologi yang komprehensif lah, berdasarkan 3 pendekanan utama tadi, iaitu objektif tadilah. Okey, yang pertama adalah analisis data sekunder. Metodologi utama kami adalah analisis data sekunder yang melibatkan pengumpulan data daripada sumber sedia ada yang kami kumpulkan melalui kerja-kerja ataupun kajian-kajian yang telah dilakukan dan dalam jurnal juga. Contohnya seperti laporan dari badan-badan antarabangsa seperti United Nations Environment Programme iaitu UNEP dan Interpol 2016, serta mana-mana kajian lapangan atau temu bual yang baharu yang berkaitan lah. Untuk metodologi yang kedua adalah analisis dokumen resmi dan sesiatan. Kami memberi tumpuan kepada analisis dokumen resmi dan sesiatan yang telah dijalankan ke atas 1MDB. Ini merangkumi dokumen-dokumen utama yang mendedahkan skandal tersebut seperti laporan daripada Jawatan Kehakiman Dodge Amerika, laporan audit dan prosiding mahkamah yang telah didedahkan oleh Transparency International 2024. Ini penting untuk mendapatkan bukti yang kokoh dan disahkan secara rasmi. Okey, untuk yang ketiga adalah triangulasi data. Ini adalah langkah kritikal di mana kami membandingkan maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber, contohnya laporan rasmi, NGO dan media. Tujuannya adalah untuk mengesahkan
dan mengukuhkan penemuan kajian yang telah dilakukan sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kesahihan kajian kami secara keseluruhan dan selaras dengan prinsip Global Witness. Seterusnya saya akan beri ke penyampaian seterusnya. Isu rasuah memberi kesan terhadap Malaysia. Kesan tersebut dapat dilihat dari aspek ekonomi, masyarakat dan sosial. Dari segi ekonomi, isu rasuah menyebabkan kerugian kewangan melalui penyelewengan dana negara. Ini mengurangkan keyakinan pelabur asing untuk melabur ke negara Malaysia. Dengan itu juga yang membebankan hutang awam yang semakin tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terjejas dengan peningkatan kos pembiayaan bagi projek-projek infrastruktur. Dari segi kesan masyarakat pula, rasuah ini merosakkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan dan pemimpin. Masyarakat mengalami ketidakpuasan hati yang meluas dengan peningkatan kos sara hidup yang semakin tinggi. Dan dengan ini, ia menyumbang kepada perpecahan sosial. Dan kesan jangka panjangnya pula, lihat dari penurunan sokongan rakyat terhadap rasa awam. Seterusnya, melihat kepada kesan sosial, rasuah ini memperburukkan jurang sosial dengan pemindahan kekayaan kepada segelintir elit. Ini menyumbang kepada peningkatan kemiskinan relatif. Dengan itu, hubungan antara kelas sosial akan semakin tegang dengan timbulnya rasa ketidakadilan. Terima kasih kepada pembentang. Seterusnya, saya akan sambung kepada kesan individu. Terdapat beberapa kesan individu, antaranya hilang peluang pekerjaan, tekanan moral, menjatuhkan maruah dan melemahkan institusi keluarga. So, saya ambil satu contoh, iaitu hilang peluang pekerjaan, di mana seseorang yang melibatkan kegiatan rasuah akan menyebabkan kehilangan kepercayaan oleh majikan, lalu sukar untuk mendapat kerja lagi. Seterusnya, kesan kepada etika iaitu kemerosotan, moral dalam pentadbiran, kegiatan rasuah meningkat, kejahilan dalam ilmu agama dan nilai integriti yang lemah. Saya ambil satu contoh, iaitu kegiatan rasuah meningkat apabila tiada diambil tindakan dengan tegas. Malah perbuatan ini menjadi normalisasi oleh orang ramai, terutamanya pegawai awam. Keadaan ini menyebabkan kegiatan rasuah semakin berluasa sekiranya tiada dilaporkan kepada pihak SPRM. Sampai di sini sahaja saya bentang, jadi saya akan bagi kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Antara kesalahan yang terdapat pada kes 1MDB adalah penyelewengan dana. Di antara tahun 2009 dan 2015, jumlah sebanyak $4.5 bilion telah dicuri daripada dana Malaysia. Dana yang disimpan sepatutnya digunakan untuk pembangunan ekonomi di negara Malaysia. Kesalahan kedua adalah pemalsuan dokumen dan kenyataan palsu. Kes tersebut melibatkan pemalsuan dokumen kewangan dan pembuatan kenyataan palsu kepada bank dan pihak berkuasa untuk memudahkan pemindahan dana tersebut secara haram. Pengajaran yang pertama adalah ketulusan dalam pengurusan kewangan. Ketidakjelasan dalam aliran kewangan membuka ruang untuk penyalahgunaan dan penyelewengan. Ketulusan penting supaya aliran wang dapat dipantau dengan jelas. Tanpa ketulusan, berlaku ruang untuk penyalahgunaan, penipuan dan penyelewengan dalam urusan kewangan. Yang kedua adalah kesan kepada masyarakat. Rasuah merosakkan individu, sistem sosial dan masyarakat serta ekonomi. Jadi ini menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap pihak berkuasa. Yang ketiga adalah keadilan sosial. Setiap individu berhak mendapatkan peluang yang sama terhadap akses kepada sumber yang mencukupi. Pengajaran yang keempat ialah alam sekitar. Projek yang tidak mengambil kira kesan terhadap alam sekitar membawa kepada kerosakan yang tidak dapat dipulihkan. Tanggungjawab terhadap alam sekitar haruslah diutamakan dalam setiap pembangunan. Yang kelima pula, kepentingan suara rakyat. Masyarakat perlu berani bersuara untuk mendapatkan keadilan, keterlibatan orang awam dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan penting bagi mewujudkan pemimpin dan institusi bertanggungjawab. Untuk bahagian rumusan pula, terdapat 3 rumusan iaitu faktor, kesalahan dan implikasi. Untuk faktor, rasuah sering berlaku akibat kelemahan nilai moral seperti tamak, kurang integriti dan penyalahgunaan kuasa.
undang-undang yang tidak tegas, tekanan hidup serta persekitaran kerja yang menormalisasikan rasuah turut menyumbang kepada masalah ini. Oleh itu, nilai kejujuran, amanah dan tanggungjawab perlu dipupuk untuk membanteras rasuah dan peringkat akar ubi. Untuk rumusan yang kedua ialah kesalahan. Setiap perbuatan yang melibatkan rasuah dianggap serius yang boleh membawa hukuman berat seperti penjara sehingga 20 tahun dan mengenakan denda yang tinggi. Semua bentuk rasuah seperti meminta, menerima, menawar atau memberi suapan serta mengemukakan tuntutan palsu adalah menyalahi undang-undang. Hukuman tegas ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan amanah dalam menjalankan tanggungjawab demi mewujudkan masyarakat yang adil, bersih dan bebas dari rasuah. Untuk rumusan yang terakhir ialah implikasi. Rasuah membawa kesan buruk kepada individu, organisasi dan negara. Individu kehilangan maruah dan kesejahteraan. Organisasi hilang kepercayaan serta produktiviti. Manakala negara terjejas dari segi keamanan, ekonomi dan nilai murni. Jika dibiarkan, rasuah merosakkan integriti dan keadilan masyarakat serta menghalang kemajuan negara. Secara dasarnya, apabila faktor ganjaran mengatasi faktor hukuman, untuk membanterasnya kita perlu mengukuhkan dasar hukuman, memastikan perasuah menerima hukuman yang berat dan setimpal. Selain itu, kita mestilah mengutamakan kemanusiaan. Pembangunan harus menolak unsur-unsur yang boleh merosakkan hak asasi dan kesediaan masyarakat. Selain itu, pengawasan dalaman dan penguatkuasaan perlu ditingkatkan peranan badan penguasaan dan penguatkuasaan undang-undang. Itu saja daripada saya. Secara keseluruhan, skandal 1MDB membuktikan bahawa rasuah bukan sekadar isu kewangan tetapi turut menjejaskan ekonomi, masyarakat dan alam sekitar. Penyelewengan dana awam telah meningkatkan hutang negara, melemahkan keyakinan pelabur serta merosakkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan institusi awam. Ia juga menjejaskan pembangunan sosial serta kelestarian alam sekitar yang sepatutnya menjadi asas kesejahteraan rakyat. Oleh itu, penyelesaian ini memerlukan tindakan yang menyeluruh daripada kerajaan, masyarakat dan institusi antarabangsa. Langkah yang penting termasuk memperkukuh undang-undang, meningkatkan ketulusan dan accountability serta mendidik nilai moral dan etika sejak awal. Dengan komitmen bersama, Malaysia mampu bangkit semula sebagai negara berintegriti, adil dan berdaya saing. Jadi ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.